الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi zidna ilma, ya Allah, tambahilah kepada kami ini ilmu pengetahuan. Warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الليل فتحجت به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله العظيم. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, dapat lagi kita bertemu mata bersua muka meneruskan pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Oleh kerana dah lama tinggal, saya pun dah lupa. Maka surat 107, betul. Hadis yang ke-7 bicara tentang qiyamul lail ataupun salatul lail, solat di waktu malam. Ini beberapa anjuran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal dipanggil nafilah. Nafilah ini dipanggil sebagai tambahan-tambahan amalan-amalan kita. Sebenarnya kita buat yang fardu itu hanya melepaskan tanggungjawab. Yang meninggikan darjat duduk kita adalah bila kita menambahnya dengan amal-amal sunat. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang kita dah bacakan di muka surat 106 itu, surah Al-Isra ayat 79. Allah berfirman, wa minal lail, dan pada sebahagian malam itu, fatahajjat bih, bertahajudlah kamu dengannya, nafilatan lak. Disebut nafilah. Setengah ulama tafsir nafilah ni benda sunat, setengahnya kata nafilah itu tambahan-tambahan ibadat. Itu nafilah, nak tunjuk selain yang fardu, buat juga yang tambahan-tambahan. Bila kita buat tambahan ini, tengok ayat seterusnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Moga-moga, asa itu moga-moga dengan amal kamu, tambahan-tambahan amal itu, Tuhan kamu akan mengangkat darjat kamu.
Sebab orang yang banyak dipanggil melakukan amal tambahan, tidak dipaksa dia berzikir, dia berzikir. Tak dipaksa dia sembahyang sunat duha, dia duha. Tak dipaksa dia bangun malam, dia bangun tahajud. Maka Allah akan angkat maqam mahmud, maqam terpuji. Ya. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lain itu kita dah bincangkan bagaimana kelebihan orang yang melakukan tahajud. Kemudian pada hadis yang pertama, kedua itu semuanya menceritakan apa tujuan kita buat amalan-amalan tambahan ni. Apa sebabnya? Saya ulang balik hadis yang pertama tu ditanya pada Rasulullah, sebab apa tuan ibadat? Kata Aisyah, Nabi jawab, tak patut ke saya ni bersyukur. Jadi kita ni banyak dah nikmat Allah bagi, syukurlah banyak-banyak. Jadi antara syukur kita atas nikmat kurniaan Allah ialah bangun malam tahajud pada Allah. Hadis yang kedua itu Rasulullah, hadis yang ketiga itu Nabi ketuk pintu rumah menantunya Sayyidina Ali dan Fatimah. Nabi kata, ala tusalliyan, tidakkah kamu berdua nak bangun malam ni? Menunjukkan dibolehkan, disunatkan kita menggerakkan ahli keluarga untuk tahajud. Dan Rasulullah mengambil berat solat tahajud sehingga Nabi pun gerakkan menantunya Sayyidina Ali dan putrinya Fatimah Zahra. Kita pun buat begitu, ketuklah bilik menantu kita, pindah rumah dia. Dia tak tahu ke kita ni penat macam-macam nak pindah rumah. Apa pindah rumah Ahmad? Malah di rumah mak ni. Malam-malam ketuk pintu. Jadi itulah namanya kita nak mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nak sebut boleh. Cuma kita kalau dah ketuk sekali dua tak bangun tu, itulah namanya mengajak manusia jalan baik, jangan paksa. Dia kena sabarlah, kena sabar gitu. Seterusnya sambung kita hadis yang ketujuh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata Imam Nawawi dalam hadis yang ketujuh bicara tentang salatul lail, sembahyang malam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'qidu asy-syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha unqadin yadribu ala kulli 'uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqaza fa dzakara Allah ta'ala in hallat 'uqdatun fa in tawadda'a in hallat uqdatun fa in shalla in hallat uquduhu kulluha fa asbaha nashitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan mengikat pada tengkuk kepala salah seorang di antara kamu sekalian waktu tidur dengan 3 ikatan. 3 ikatan yang diikat di tengkuk kita. Pada masing-masing ikatan syaitan itu, syaitan berkata, tidurlah, malam masih panjang. Tidurlah lagi, awal lagi, panjang masa lagi, bau pukul 4:30. Macam biasa je kita. Baik. Itulah syaitan yang membisik-bisikkan. Apabila orang itu bangun, kemudian berzikir kepada Allah Ta'ala, maka lepaslah 1 ikatan.
Apabila ia berwuduk, maka lepaslah satu ikatan lagi. Dan apabila ia solat, maka lepaslah semua ikatan itu, sehingga pada waktu pagi akan cergas. Jadilah dia aktif pagi itu, cergas, tangkas, dan tenang jiwanya. Sedangkan kalau tidak begitu, maka ia akan jadi lesu dan malas. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, pada hadis yang lalu kita dah bincang ya. Bila sebut salatul lail, mayang malam ni, qiyamul lail ni, bila masanya? Malam lah kan? Malam tu bermaksud sebelum subuh ya. Sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar. Jadi waktunya bila ditanya kepada Sayyidina Aisyah, bagaimana semayang malam Nabi? Awal malam ke? Tengah malam ke? Hujung malam? Kata Aisyah, semua waktu tu Nabi pernah buat. Jadi kita ni boleh buat di tengah malam boleh, 1/3 malam boleh, setelah berlalu 2/3 malam pun boleh, di hujung malam pun boleh. Asalkan sebelum subuh. Taib. Jadi ceritanya bila malam tu tidur lenong, sebab tu kita nak tidur disuruh ambil wudu supaya jangan syaitan ganggu kita. Maka tu nak tidur, letaklah minyak wangi sikit. Sebab syaitan dia tak suka dengan wangi-wangian. Ya, bila tak minyak wangi itu. Baik. Jadi syaitan pun mengikat manusia dengan 3 ikatan. Ini hakikat bila Nabi yang sebut, itulah namanya Rasulullah SAW nak mendidik kita. Kita ni tak nampak benda-benda gaib. Ini benda gaib. Benda gaib ni, dia makhluk ni ada 2 macam. Satu makhluk halus, kita panggil makhluk gaib. Satu makhluk kasar. Kita ni makhluk kasar. Dia makhluk ni ada berapa? Dalam dunia ni ada 5 je. 5. Dia tak lebih 5 makhluk kat dunia ni. 1, malaikat, manusia, jin. Jin dengan syaitan tu samalah spesies dia. Haiwan, tumbuh-tumbuhan. Dalam 5 ni makhluk kasar. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, manusia kan makhluk kasar. Akak pernah jumpa pokok jadi makhluk gaib. Tiba-tiba tanam bunga hilang. Gaib dia. Itu gaib sebab orang curi. Bukan dia makhluk halus. Tak. Jadi pokok ni, tumbuh-tumbuhan ni makhluk kasar. Haiwan makhluk kasar. Dia makhluk halus ni. Gaib ni. Jin dengan malaikat. Jin dengan malaikat. Jadi kalau begitu, makhluk halus ni kita tak tahu ceritanya, melainkan apa yang disampaikan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Dalam Quran ada cerita tentang makhluk gaib ni ada. Umpamanya, akak baca surah Baqarah kan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan malaikat sujud pada Adam, fasajadu, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nak sebut ada malaikat. Ada, tapi nampak? Tak nampak. Ni kiri kanan kita ni ada malaikat. Ladaihi raqibun atid. Allah sebut dalam Quran, di sisinya ada raqib, ada atid. Mana dia? Ada. Nabi sebut kita hadir majlis ilmu ni, malaikat datang. Hampar saya, bawa rahmat. Nampak? Tak nampak. Yang nampak nasi lemak, pisang, tu rahmat lah tu. Rezeki kan, bawa malaikat rahmat tu, bawa rahmat semua. Malaikat ni berdoa ni minta ampun, baca hadis Nabi, kita hadir majlis ilmu, malaikat tahu kita nak pergi mana. Ini nak pergi shopping ke nak pergi kuliah? Malaikat tahu. Mana dia tahu?
Malaikat kan makhluk yang taat mendengar perintah Allah. Malaikat tu berdoa, ya Allah ampunkanlah dia. Nah, tapi kalau pergi shopping, malaikat buat de. Nak sebut mana kita tahu disampaikan oleh Quran, disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini cerita antara makhluk-makhluk Allah ni selain malaikat ada syaitan, iblis. Iblis tu bapa dia lah. Yang panjang umur iblis. Syaitan ni ada yang mati juga syaitan. Yang panjang umur sampai kiamat besok iblis. Dia ada beberapa makhluk yang Allah jadikan memang umurnya panjang. 3 makhluk. Pertama, iblis. Yang kedua, Dajjal. Dajjal ada dah, panjang umur Dajjal. Sejak zaman Rasul-Rasul tu Dajjal tu ada dah. Panjang. Yang tiga panjang umur ialah Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa. Baik. Nak sebut di situ ada satu makhluk namanya syaitan. Jadi syaitan ni anak buah kepada iblis dari kalangan jin. Akak baca surah Kahfi kan jumpa kan? Fakana jin fakana syaitan minal jin. Adalah syaitan tu dari kalangan jin. Ada juga syaitan dari kalangan manusia ada. Tapi nak sebut yang halus ni. Yang halus ni syaitan dari kalangan jin. Jadi makhluk itulah yang mengikat manusia. Diikatnya dengan 3 simpulan. Maka bila kita bangun malam tu, pertama sekali amalan yang kita nak buat ialah berzikir. Apa zikir nak baca? Bacalah pertama sekali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang biasa Kak buat lepas mayang tu lah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir pun boleh. Cuma kalau nak tambah pada yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama. Yang kedua baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang tiga, selawat atas Nabi. Puan-puan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Atau antara amal-amal kalau kita bangun malam. Baik, terlucut satu ikatan. Yang kedua, ambil wuduk. Wuduk juga melepaskan satu lagi ikatan. Yang tiga, bangkit sembahyang. Jadi sembahyang itu juga akan melepaskan ikatan-ikatan itu. Nah, maka berdasarkan hadis ini, syaitan memang dia mengikat kita. Tapi ikat itu bukan dengan tali. Bukan dengan tali ini. Dipanggil dia ikat dengan ikatan maknawi. Maknawi ini benda yang kita tak nampak. Pagi tadi tanyalah Ustaz Datuk Suhaimi ya. Datuk Seri Doktor lah. Masya-Allah Suhaimi. Ya betul. Baik, dia ceritakan bagi tadi kan macam mana perubatan jin tu semua. Memang hakikatnya makhluk ni ada. Ingat 5 je makhluk atas dunia, luar dunia banyak lagi kan. Luar dunia yang kita tahu apa yang Quran sebut, syurga, neraka, arash,
kursi, lauh mahfuz, lagi apa yang dia sebut di luar dunia ni? Sirat, ada mahsyar, ada mizan, tempat timbangan. Maknanya banyak lagi kat luar dunia ni. Ada bidadari, ada wildan, lebih ke 10 luar dunia ni. Dalam dunia ni tak banyak, 5 je. Akak kona lah kok mana, 5 je. Cuma orang kata tu nampak lah. Itu macam satu hari tu saya tengok video di satu masjid tu, papan ni bergerak. Ni yang nampak ni CCTV bergerak papan muslimat tu. Agak-agak kerja siapa? Tengok CCTV tak ada. Nak kata haiwan tak ada pula. Nak kata tumbuh-tumbuhan takkan pokok kerja nolak papan muslimat tu. Nak kata kerja budak nakal tak ada pula. Tinggal 2 je lagi. Takkan kerja malaikat. Malaikat tak ada kerja tu. Inilah kerja makhluk seko ni. Apa namanya? Jin. Kerja jin. Habis tu peduli kan dia. Betulkan balik je lah. Kawan saya, ini kisah benar, kawan saya dia cerita kat saya. Masuk pejabat baru. Jadi dia sembahyang maghrib. Setelah sembahyang maghrib seorang-seorang, dia sibuk sangat main maghrib dekat surau bilik dia surau. Tengah sembahyang tu sejadah terangkat. Jadi masa sujud saya tolak sejadah tu. Bila saya beri, sejadah tu berdiri. Ikut. Tapi berani dia teruskan. Habis sembahyang, saya lipat, saya cabut. Soalan saya, dia kata, kerja siapa tu? Kerja siapa? Nak kata manusia, dia sembahyang seorang-seorang. Nak kata kerja haiwan, mana ada haiwan kat situ? Tumbuhan. Malaikat dah. Jin. Lepas tu, dia begini. Datuk Seri Sahimi tu memang berpengalaman lah, dan memang kita belajar pun benda yang sama. Jadi makhluk ni 5, jin dengan manusia ni sama aja. Maksud sama. Allah perintah kita sembahyang, jin pun diperintahkan sembahyang. Allah perintah kita puasa, jin pun diperintahkan puasa. Allah perintahkan kita beriman, jin pun diperintahkan beriman. Manusia ada yang taat, jin pun ada taat. Manusia ada maksiat, jin pun ada buat maksiat. Manusia ada yang beriman, jin pun beriman. Manusia kafir, jin pun ada yang kafir. Semua sama. Cuma dia makhluk halus, kita makhluk kasar. Tapi akhirat besok sama-sama akan disoal. Kenapa tak payah? Kenapa dedah aurat? Ditanya dia. Sama macam kita. Habis cerita ni dulu. Jadi jin dengan kita sama. Sama-sama kena sembahyang, sama-sama kena taat. Cuma bezanya jin, dia makhluk halus, kita makhluk kasar. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tapi sama-sama kena sembahyang, sama-sama kena tuntut ilmu, wajib tuntut ilmu juga. Sama. Dan bezanya jin dengan kita cerdik, jin tak cerdik. Minta maaf kalau ada jin sini, saya minta maaf lah. Betul. Betul tak betul kak? Yang buat handphone ni jin ke manusia? Manusia. Yang buat kereta tu, jin ke manusia? Manusia ni cerdik. Baik tu manusia dalam 5 makhluk jadi khalifah. Sebab itu Allah sebut, Allah sebut dalam Quran, wattin wa zait, Allah sebut dalam Quran, apa dia? Wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal balad laqad khalaqnal insan. Allah sebut laqad khalaqna, dan telah kami jadikan manusia ahsan, sebaik-baik ciptaan. Itu sebab kita jadi khalifah. Kita handsome, jin tak handsome. Jin paling cerdik tahap budak sekolah rendah. Betul. Cuma jin dia kuat, kita tak kuat.
Sebab tu jin boleh angkat benda-benda berat. Sampai jin pernah buat tawaran pada Nabi Sulaiman nak angkat kota Balkis. Betul? Karena dia kuat. Tapi dia tak cerdik. Baik. Kalau begitu, balik cerita jin tadi, dia makhluk halus. Kita boleh lemahkan dia dengan Quran dan zikir. Jadi dia mengikat dengan ikatan batin, maknawi kita boleh potong dengan Quran dan zikir. Boleh potong. Jadi dalam perubatan Islam, bila jin tu, ini disebut dalam hadis Nabi. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan jin di satu tempat yang hari ini kelakar di Mekah. Kita akan melawat masjid jin. Masjid jin tu bukan jin yang semayang kat situ. Asal masjid tu dipanggil masjid jin sebab orang Arab tempat bersejarah dia buat masjid. Itu sebab panggil masjid jin. Asal masjid tu tak ada. Tapi nak jadikan memorial, tempat peringatan, dia buat masjid. Ya, maka masjid itu dinamakan masjid jin. Di situlah Nabi berdakwah dengan jin. Rasulullah ajak sahabat-sahabat ikut berdakwah di sana. Tak bunyi tak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak sahabat-sahabat berdakwah dengan jin. Penuh bateri. Okey. Bateri penuh. Ni mesti jinnya kerja ni. Okey. Dia tak bagi ceramah. Testing. Ini nak cerita sikit, bukan nak menakutkan, supaya jangan takut, tapi jangan action. Ya, padam. Tak apa kak, jin kerja. Sambung tadi. Tadi Rasulullah ajak sahabat berdakwah dengan ikut Nabi, teman Nabi, pergi ceramah dekat jin. Sahabat tak mau ikut. Kecuali seorang namanya Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah Mas'ud ikut. Berani dia ikut, dia nak teman Nabi. Sampai dekat dengan masjid jin tu, Nabi suruh Abdullah duduk situ. Jangan ikutlah. Jadi Nabi pun bacakan satu ayat. Nabi buat lingkungan. Pesan Nabi jangan keluar daripada lingkungan. Kalau dia keluar, dia akan diganggu jin. Di situlah kita faham, bila kita baca ayat-ayat tertentu, zikir-zikir tertentu, sebenarnya jin pun boleh ditutup penglihatan daripada melihat kita. Kalau akak hendak bacaan tu, nanti bawa ayam sekor, pulut kuning. Baik, tak apa, cuma saya nak cerita, itu namanya benteng maknawi, benteng secara batin. Sebenarnya kita boleh benteng diri kita, jangan diganggu jin. Ni sebelum nak cerita tadi, betul ke baca ni putus ikatan ni tadi, nak relatekan dengan hadis ni tadi ya? Jawapannya betul lah. Jadi Nabi pesan pada Abdullah Mas'ud jangan keluar daripada kawasan. Lalu dalam hadis tu, ni hadis sahih ni, waktu Rasulullah berdakwah, jin dia dicipta daripada percik api. Kita dicipta daripada tanah. Oleh kerana jin dicipta daripada percikan api, dia daripada api, jadi kita tak boleh nampak dalam bentuk kasar. Kecuali dia menjelma. Itu sebab tadi akak tanya tadi, boleh tak nampak dia? Nampak kalau dia menjelma. Jangan takut, jangan takut. Saya dah kata, dia macam kita. Budak nakal, lalu kita tak kacau, dia tak kacau kita. Kan dia sama. Kita pergi pasaraya, kita pernah peduli orang bogil ke, pakai baju seksi ke, pedulilah kan. Macam tu kita dengan jin pun. Baik.
Jadi itu dia nakal tu yang dia menjelma macam-macam tu. Jadi kalau bentuk asal dia adalah dalam bentuk yang tak boleh dilihat sebenarnya. Dia makhluk halus. Jadi Abdullah Mas'ud cerita, malam tu dia nampak asap gelap. Kumun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dia tengok asap gelap, tu nak sebut jin tu dia boleh menjelma jadi macam-macam bentuk haiwan boleh, bentuk manusia boleh. Lepas tu dia jadi bentuk hantu tu, dia menakutkan makhluk lain. Okey, jadi dia pun bentuk asap, kata Allah Mas'ud, dia nampak asap hitam tu duk kumun Rasul. Sehingga dia bimbang sesuatu terjadi pada Rasul. Dia pun nak keluarlah daripada lingkungan yang Nabi buat tadi tu. Tapi dia teringat Nabi kata jangan keluar. Jadi dia pun tak keluar. Dia pun tunggu sehingga akhirnya selesai dakwah Nabi dengan jin tu. Jadi Rasulullah tak diganggulah jin tu. Okey, nak sebut di sini, rupanya amal-amal kita, zikir-zikir yang kita buat ini, itulah penyelamat kita daripada gangguan jin. Yang dia akak duk baca Fatihah, ayat kursi, itulah sebenarnya termasuklah tengok di sini. Apa tadi? Nabi kata kalau dia bangun, dia baca zakarallah, dia zikir pada Allah. Di situ nak tunjuk zikir kita tu ada manfaat. Siapa kata zikir tak ada faedah? Dan di situlah sebenarnya soalan pagi tadi bagus juga. Ada satu petanya tu tanya, kenapa orang Islam je kena ganggu? Betul tak? Sebenarnya orang kafir pun ada juga yang diganggu, ada. Tapi dia lebih fokus kepada orang Islam sebab apa? Kenapa budak sekolah agama banyak gangguan jin? Histeria. Jawapannya orang kat disco tu nak ganggu buat apa kawan dia? Itu dah sesat, yang kita nak ganggu buat apa? Sekarang dia beriman susah pula. Yang tu kita kontrol je. Yang ni yang beriman ni nak diganggu ni. Tu tujuannya. Kan dia dah janji dengan Allah nak menyesatkan anak cucu Adam. Itu sebabnya Imam Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, itulah musuh kita yang pertama sekali. Allah pun sebut dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu. Dia tu musuh kamu. Allah dah isytihar, bukan kita yang isytihar, Allah isytihar, memang dia musuh kita. Bila kata musuh kak, bukan dia senang tengok kita beli kereta. Dia nak mancitkan tayar kita. Setan tu. Kita pakai setan tu. Musuh kita. Yang nama musuh ni bukan boleh tengok kita handsome sikit, disantau je kata. Contoh. Pak tu saya tak nak handsome sangat. Itu namanya musuh. Begitulah dipanggil baik. Tapi walaupun musuh, kita ada satu kekuatan namanya zikir. Betul, zikir itu dapat menyelamat kita. Tadi saya kata kita nak lindung dia. Nak lindung diri kita sampai ke peringkat sebenarnya jin tu kita boleh tutup pandangan dia. Boleh. Baik. Macam mana cara dia? Simple je. Sebenarnya kita dah baca dah dulu tajuk tu. Antaranya Nabi ajar kita nak masuk tandas, baca bismillah. Bismillah tu Nabi sebut menutup pandangan jin. Itu yang kita dalam tu dia tak tengok kita. Ni bismillah pun tidak. Dia tengok Allah boroinya, gendutnya. Iya. Itu yang kita bismillah tu. Tutup pandangannya. Sebab tu suami isteri bismillah. Nak makan bismillah. Semuanya bismillah, itulah antara senjata kuat kita. Itu bismillah tu. Satu. Jadi disitulah nak sebut bangun malam tu antara amal kita ialah nak putuskan rantai tadi, zikir. Paling tidak pun bismillah. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacalah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bacalah selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, itu antara zikir-zikir. Nak sebut tadi memang dia makhluk halus,
Kita jangan terlalu berani, tapi jangan terlalu penakut. Saya duduk rumah seorang-seorang. Kat rumah saya tu, pokok besar depan tu. Pokok apa nama? Bukan pokok jawi. Orang kata atas pokok ni banyak makhluk duduk. Memang jin ni dia suka duduk tempat tinggi. Dan dalam lubang. Jawapan saya, dia nak duduk mana, suka hati dia. Jangan kacau, sudah. Tu je. Dia macam budak nakal, suka duduk kat tembok tu kan. Kita balik kuliah malam-malam, duduklah kau kat tembok, nak main muzik ke apa, jangan kacau, sudah. Itu je. Kacau, kita halau. Itu je. Alhamdulillah lah, setakat ni bukan nak action lah. Setakat ni tak ada lagi lah yang ketuk pintu, ketuk-ketuk. Sekarang kita halau, kita tarik, sekeh kepala baru tahu. Jadi, kalau memang rumah saya pun ada gazebo, orang kata biasa kat gazebo tu saya pesan kat jiran, dia nak duduk kat gazebo ke, nak duduk kat pokok ke, duduk mana, duduklah. Cuma saya minta jangan kacau. Tapi kalau boleh jangan duduk sini lah, duduk gazebo orang lain lah. Gazebo rumah jiran tak apa. Tapi itulah zikir kan, zikir. Kita dah diajar zikir-zikir tu, amalkan. Saya percaya akak-akak ni Allah pelihara banyak. Sebab memang ada zikir-zikir yang kita amal tu. Bismillah paling kurang. Antaranya Fatihah. Antaranya Ayatul Kursi. Itu semuanya kalau orang belajar dalam perubatan, itulah amal kita. Jadi akak ni pun boleh lah jadi bomoh. Sekian dimaklumkanlah. Cuma keyakinan tu, bab dengan Dr. Datuk Seri Suhaimi bagus dia, saya suka dia. Apa dia kata? Sebenarnya dia kata nak kena tahu cara je kan. Cara. Lepas tu betul. Kita selawat Nabi tu semuanya penawar-penawar kita daripada makhluk-makhluk ni. Baik, nak sebut tadi ada ikatan cara batin. Dan kalau mengubat orang sakit pun kadang-kadang kita ikat dia dengan ayat kursi. Ikat dia. Tengok dia meronta, kita pun baca ayat kursi, buat isyarat ikat dia. Nanti dia terikat. Memang betul. Ya. Allah Akbar. Panjang ceritalah. Sekarang tajuk lain pula ni kan. Tak jadi Qiyamul kita jin pula dah. Cuma saya nak maksudkan jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani. Ya, terlalu berani ni action pula. Tunjuk rupa kau. Kan dia tunjukkan lari kita. Saya dah kata memang dia tak handsome. dia bukan makhluk batu. Percayalah manusia lah sebaik-baik makhluk. Oh, kita ni handsome bagai. Habis tu dia handsome, dia boleh itu kalau dia menjelma. Tapi bukan rupa yang hakiki. Jadi dia sama kita, bezanya, saya dah sebut beza dia sikit aja. Beza dia tak bijak, kita lebih bijak lagi. Sebab tu kita ada kekuatan doa dan zikir, dia tidak ada kekuatan doa zikir. Maka itu kalau baca dalam surah An-Naml, kisah Nabi Sulaiman, waktu Nabi Sulaiman minta dibawa istana Balqis, siapakah yang dapat bawa istana itu di hadapan Nabi Sulaiman? Banyak orang kata jin. Dalam surah itu, jin kata begini, kata jin, saya boleh bawa istana itu sebelum tuanku bangun daripada singgah sana. Ulama tafsir menyebutkan ayat itu bermaksud Nabi Sulaiman mendengar masalah rakyatnya di kalangan manusia, jin, haiwan daripada pagi sampai petang. Memang satu hari itu diperuntukkan untuk dengar masalah rakyatnya. Jadi maksud jin saya akan bawa sebelum tuanku bangkit, jin ambil masa untuk bawa istana tu. Dia kuat tapi dia take time. Sebab istana tu duduk di Yaman, nak bawa ke kota Palestin jauh. Take time. Dalam Quran cerita yang dapat bawa itu adalah seorang manusia. Menteri Nabi Sulaiman namanya Asif bin Barkhaya. Asif ni wali. Dia tadah tangan begitu ya. Sekelip mata istana tu sampai. Di situ kata para ulama, doa manusia lebih hebat daripada jin. Itu yang kita disuruh banyakkan berzikir, berdoa. Banyak orang kata jin ya. Tak, bukan jin.
Boleh faham ya? Jadi banyakkanlah zikir, banyakkanlah doa kita tu. Baik. Lepas ni bolehlah ngubat orang tu. Lepas tu kalau jin datang tak boleh soal siasat, sendiri jawablah. Sendiri jawab. Okey, balik cerita tadi. Tadi Kak Ajah tanya kalau dia menjelma, dia boleh jelma. Kadang-kadang dia menjelma dalam bentuk haiwan. Kadang-kadang menjelma dalam bentuk manusia. Kadang-kadang menjelma dalam bentuk rupa hantu. Kalau dia menjelma jadi manusia, kita boleh kenal. Boleh. Guru saya, almarhum Tuan Guru Haji Hashim, almarhum Tok Guru. Dia ajar kami, dia kata kalau jin menjelma, kita boleh kenal. Bukan kaki tak jejak, kaki dia jejak juga. Tapi muka dia kita boleh kenal sebab dia tidak ada alur bibir. Oleh demikian akak cek kiri kanan akak. Takut jin datang kuliah hari ini. Dia pakai face mask. Saya percaya, walaupun saya tak pernah jumpa, tapi saya percaya cakap Tok Guru saya. Saya percaya. Memang ada orang jumpa tak ada alur bibir. Ada orang jumpa. Bermisal tu akak kena selak sikit. Kisah jumpa ini betul, kisah benar ni zaman dulu-dulu. Dulu orang kampung suka pelihara jin buat jaga kebun. Bila dia pelihara jin, suami ni kadang-kadang outstation. Zaman dulu kan, nak pergi jauh buat sebulan, bawa balik. Yang heran seminggu tu dah balik dah. Rupanya jin tu menjelma. Zaman kita hari ni, wallahualam. Tak berbalik cerita tadi Kak. Balik hadis tu. Jadi, nak sebut, kebetulan Nabi sebut syaitan itu, dulu hadis yang ke-6 kita dah sebut, syaitan kencingkan telinga manusia. Itu semuanya dipanggil perkara-perkara maknawi. Maknawi ni benda yang kita tak nampak secara hissi. Hissi ni air kencing tu nampak, ini tak dipanggil kencing dalam bentuk batin. Macam juga dosa pahala tu kan benda batin. Jadi kita boleh potong tali itu dengan zikir, yang kedua dengan wuduk. Sebab tu kita disuruh mengekalkan wuduk yang ada. Kemudian bangun sembahyang tu. Seterusnya hadis yang ke-8. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyuhan nasu afshu salam wa at'imu at-ta'am wa sallu bil-lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia. Ya. Macam mana? Tak saya mengejas kedudukan dia. Wahai sekalian manusia, sebar luaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan, dan solatlah kamu sekalian pada waktu malam sewaktu manusia sedang tidur. Nescaya kamu sekalian akan masuk syurga bisalam dengan selamat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini hasan lagi sahih, bukan palsu. Baik, apa yang kita faham daripada hadis ini? Kita faham dalam kita melaksanakan amal, amal ni ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib ini melepaskan tanggungjawab kita. Tetapi yang akan menyelamatkan kita, memudahkan ke syurga, ialah amal-amal tambahan tadi, yang sunat-sunat tadi. Jadi kita disuruh membanyakkan amal-amal sunat. Saya ulang balik, kita yang wajib sembahyang, rukun Islam ada 5 kan. Itu rukun, sebab tu panggil rukun.
Syahadah jaga, bayang fardu 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, sama ada zakat fitrah, zakat emas, haji pun kalau mampu je. Taib. Maka amal-amal yang lain namanya sunat. Ada sahabat tanya, adakah lagi yang wajib ya Rasul? Nabi kata tak, yang lain sunat aja, tatawwu'. Tetapi yang sunat itulah dipanggil nafilah tambahan. Nak tinggikan darjat kita selain amal fardu ni basic lah. Kalau tak buat yang fardu, yang sunat ditolak. Jadi kita penjagalah mayang fardu. Maka yang sunat ini, apa lebihnya? Nanti akan mengangkat darjat kita di dunia, di alam kubur dan di hari akhirat. Jadi kita buat amal-amal tambahan ni yang sunat-sunat ini, di dunia kita dimurahkan rezeki, di kubur diluaskan kubur kita, diterangkan kubur kita dengan amal sunat ni. Baik, di akhirat dimudahkan masuk syurga. Dalam keadaan orang lain terkapai-kapai di mahsyar, dia masuk dah syurga. Dalam keadaan orang lain dipanggil mencari-cari siapa nak tolong, kita jumpa dah Nabi Muhammad. Sebab kita percaya dengan Nabi, kita amalkan sunnah Nabi. Maka di antara amal-amal sunat itu ialah afsyus salam, sebarkan salam kita. Jadi jangan pandang remeh lah bagi salam ni. Kirim salam aja dia tak. Tak ada kirim lain ke? Kirim salam tu besar dah. Kirim salam kan. Tak tu kita dah baca dulu dalam bab salam tu. Bagi salam. Tadi itu amal mulia yang memudahkan kita ke syurga satu. Yang kedua, antara amal mulia ialah wa'at'imut ta'am. Jamu makan. Jamu makan ni pun termasuk dalam amal mulia. Jadi beritahulah kak yang hantar nasi lemak tu, minggu depan ada lagi kuliah tu. Jamu orang makan. Cuma saya pesanlah, kalau nak jamu orang makan ni, surau masjid kena beritahu. Kawan saya, dia imam di masjid. Jadi orang letak makanan, tak beritahu. Jadi kita nak makan pun takut. Surau saya berlaku satu cerita, kita nak makan takut bukan sebab apa? Sebab pernah berlaku satu kisah. Kuliah subuh. Adalah dia begini, surau macam surau akak ni lah, sini surau Kausar, belakang tu ada surau lagi kan, Masjid Sabirin pun ada dekat. Jadi macam tempat saya ni surau, jadi nak masuk taman sebelah tu kena lalu taman kami dulu. Jadi surau kami surau sebelah. Kuliah subuh. Rupanya nak diantar ke surau sebelah, diantarnya surau kita. Jadi pagi tu heranlah jatuh puasa. Kita pun tengok orang hantar nasi lemak, belasah nasi lemak tu. Rupanya surau sebelah punya. Sejak hari tu kita takut nak makan nasi lemak orang bagi. Takut. Sebab tempat kami desa ria, sebelah tu desa Sagar. Jadi tukang nasi lemak yang kan desa tu desa sama, desa ria, desa Sagar. Bunyi lebih kurang. Dia hantar desa ria, kita orang belah. Jadi orang bawah tu tunggu nasi lemak tak sampai-sampai. Itu yang suka tu. Sejak hari tu kita takut nak makan orang bagi tu. Takut orang punya. Jadi selepas peristiwa tu, bila orang bagi nasi lemak ke kuih basi je. Tu tak dapat pahala lah orang yang mengantar tu. Itu yang saya pesan tu. Kalau nak hantar tu beritahu. Beritahu. Walaupun jamu orang makan ni baik, tapi beritahu. Jangan tak beritahu, nanti basi. Banyak kali peristiwa di tempat saya. Satu. Yang keduanya, nak hantar makanan ni, memanglah jamu makan ni bagus. Yang keduanya, biarlah rancang elok-elok dengan surau masjid. Sebab kadang-kadang berlambak-lambak pula. Ialah, minggu ni giliran akak dengan saya. Mari, Makcik Nap, hantar pula makanan. Dah berlambak-lambak pula. Dan ini berlaku pada musim Ramadan. Bukan di sini. Cerita beri makan gelandangan. Kan banyak orang kutip derma nak tolong gelandangan hari tu kan. Bila buat perancangan tak betul, saya beritahu kak, gelandangan tu berlambak-lambak nasi sampai ada yang cemek bibir.
banyak dah. Melambak tak? Ini kisah benar. Akhirnya tak dapat pahala orang yang sedekah. Lain kali proper lah, sebab NGO ni buat, NGO ini buat, kan masa tu kan isu kan, orang kata gelandangan, tak ada orang peduli. Semua NGO nak tolong. Sekali NGO tolong berlambat-lambat pula. Samalah dengan budak tahfiz Quran tempat saya tu. Baguslah entah, tapi kita kata beritahulah menu apa. Ada sekali tu bagi bihun je. Budak puasa kau bagi bihun. Bukan marah. Bihun tu bagilah dalam tu ada udang sikit. Sotong-sotong ke bihun saja dengan toge apa barang. bukan kita mengeluh, tapi budak tu puasa hari Khamis puasa, buka terus sian budak tu. Kita dah cancel makan dengan catering tu. Lepas tu kita kata ginilah, kalau nak bagilah yang khasiat-khasiat sikit, nasi ayam ke apa. Tu maknanya bagus jangan orang makan ni, tapi biarlah rancang elok-elok, pakat elok-elok, jangan bazir, berlambak-lambak sampai tak capai matlamat. Lagu puasa. Okey. Jadi itu amal yang mulia. Jadi jangan pelekeh orang jamu makan ni sebenarnya amal mulia, dan tak mustahil ada antara kita masuk syurga mudah ke syurga dengan sebab jamu makan. Maka itulah tak salah kalau kita buat kenduri kendara jamu makan. Itu amal mulia sebenarnya. Termasuklah arwah, tahlil arwah ke orang jamu makan. Allah, itu amal mulia. Okey, dia akan nak jamu makan, beritahu jamu elok-elok. Kemudian antara amal mulia yang memudahkan ke syurga ialah wasallu bil lail. Termasuk amal mulia ialah sembahyang malam. Ketika orang sedang lena tidur, kita bangkit malam-malam. Allah pandang hamba-Ku ini. Orang lain lena, dia bangkit kerana aku. Orang lain tidur, dia bangun munajat pada aku. Itulah antara amal yang meluaskan kuburan manusia. Bercahaya kuburnya dengan sebab amal-amal ni tadi. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram wa afdalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa pada bulan Ramadan adalah pada bulan Muharram. Dan solat yang paling utama setelah solat fardu adalah solat pada waktu malam, dipanggil tahajud qiyamul lail. Baik, hadis ini menceritakan dipanggil afdal. Bila sebut afdal, maknanya paling bagus. Maknanya puasa bulan lain pun bagus. Sekarang ni bulan apa? Rabiul Awal, Jamadil Awal, Jamadil Akhir. Dan nak masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi antara bulan yang afdal kita puasa ialah 4 bulan, dipanggil bulan Muharram. Bulan haram 4. 4 bulan ini Nabi sebut 3 berturut-turut, 1 berpisah. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang berpisah bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini dipanggil bulan yang digalakkan kita banyakkan puasa. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rajab. Dalam 4 bulan ini yang paling bagus kita banyakkan puasa ialah bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi selepas puasa Ramadan, paling bagus kita puasa ialah puasa di bulan Muharram. Tak kiralah Isnin Khamis ke, Isnin Selasa Rabu Khamis ke.
Banyakkan puasa di bulan Muharram. Selepas Muharram, bulan Rejab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Ini 4 bulan. Baik, saya ulang balik, bila sebut afdal bermaksud paling bagus. Maknanya bulan lain bagus. Sekarang ni Jamadil Akhir kita puasa, bagus. Tapi paling bagus 4 bulan ni. Begitu juga dipanggil sembahyang. Selepas sembahyang fardu, antara sembahyang yang bagus lagi ialah qabliyah ba'diyah, betul. Tapi paling bagus tahajud, solatul lail. Maka dipaham di sini dalam ibadah ni, dalam ibadah bila sebut ibadah, puasa, zakat, haji, solat, paling bagus solat. Lepas solat, puasa. Lepas puasa, zakat ataupun sedekah. Haji, umrah. Okey. Baca Quran tu masuklah semua, bagus tu. Tapi paling bagus solat. Lepas solat apa tadi? Puasa. Baik. Dalam solat pula, dalam solat paling bagus tahajud. Paling bagus. Nak sebut dia punya kedudukan ibadah itu. Kalau dalam puasa paling bagus, paling bagus puasa bulan Muharram. Maka bulan Muharram tu paling bagus 10 Muharram, dipanggil hari Ashura. Itu paling bagus sekali. Jadilah Ashura tu paling bagus. Jadi bulan Muharram, bulan Rejab, bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah paling bagus, Zulhijjah paling bagus 1 sampai 9 Zulhijjah. Itu paling bagus puasa. Itu namanya cara kita memahami yang terbaik. Kalau kita tak nak faham tu, kita puasa semua, lagi baik. Cuma bagi orang yang nak faham yang terbaik yang mana, itulah cara dia. Baik. Maka daripada hadis ini Rasulullah SAW nak ajar kita, kalau boleh qiyamul lail ni, salatul lail ni jangan tinggal, walaupun hanya dengan 2 rakaat sekalipun. Buatlah walaupun 2 rakaat. Paling banyak berapa rakaat sembahyang malam ni? Paling banyak unlimited. Tidak ada had dia. Ya. Jadi kita nak sembahyang malam ni, tahajud kau, taubat kau, hajat kau, sembahyanglah banyak mana kita nak sembahyang, itu sembahyang malam. Soalan seterusnya, sembahyang malam ni boleh tak kita buat berjamaah? Setengah surah masjid kan buat qiyamul lail berjamaah kan? Boleh atau tidak? Jawapannya boleh. Dan ada dalil nasnya. Yang tak boleh berjamaah, qabliyah dan ba'diyah. Sebab hadis yang sahih menunjukkan qabliyah ba'diyah memang Nabi tak pernah buat berjemaah. Tapi selain qabliyah ba'diyah, ada dalil yang Nabi pernah berjemaah. Hadisnya Rasulullah SAW sebut begini. Nabi sebut, apabila seorang laki-laki bangun malam dan dia menggerakkan istrinya, lalu solat berdua, Allah akan beri rahmat pada suami isteri itu. Nabi kata, dua-duanya bangun, sembahyang berdua. Nak sebut sembahyang malam boleh berjemaah. Kemudian dalil yang lain pula, seorang sahabat namanya Huzaifah. Huzaifah ni cerita satu hari Rasulullah sembahyang malam. Nabi pun ikut Rasulullah sembahyang. Huzaifah pun ikutlah Nabi sembahyang. Huzaifah jadi makmum. Nabi tak larang. Cuma Huzaifah kita begini. Lepas Fatihah, Nabi pun bacalah surah Baqarah. Kata Huzaifah, sampai 100 ayat surah Baqarah, saya jangka Nabi rokok. Rupanya tak, Nabi sambung sampai habis surah Baqarah.
Kata Zaifah, kalau habis surah Baqarah saya jangka Nabi rokok dak, Nabi sambung lagi surah An-Nisa. Habis surah Nisa, jangkanya Nabi rokok dak, Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Seorang sahabat nama Abdullah bin Mas'ud pun cerita macam tu juga. Sampai kata Abdullah bin Mas'ud bergerak di hati, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata sampai tergerak niat jahat di hati saya. Sahabat tanya, apa niat jahat? Aku nak mufarakah. Tak tahan. Cuma kita nak cerita, sahabat pernah berjemaah dengan Nabi sembahyang malam. Ya. Jadi bila sebut sembahyang malam, sembahyanglah di waktu malam. Paling bagus tahajud. Tapi kalau kita tidak sembahyang tahajud, sembahyang taubat pun boleh. Tapi biarlah mulakan dengan tahajud dulu. Ada orang kata mula dengan taubat dulu ya. Terpulanglah. Tapi saya lebih mencadangkan mulakan dengan tahajud. Sebab afdalus solah ba'dal faridah. Mayang paling bagus lepas yang fardu, mayang tahajud. Jadi kita main tahajud tu dah 2 rakaat, 4 rakaat umpamanya, kita rasa kuat lagi. Bangunlah main taubat pula. Rasa ada kuat lagi. Bangunlah mayang hajat ke. Ya. Ataupun nak buat tahajud 2, tahajud 2, tahajud 2, tak apa. Lepas tu buat main witir. Boleh. Ataupun rasa tak ada kekuatan, tahajud 2, witir 3. Lepas tu ambil bantal, sambung balik. Boleh juga. Boleh juga. Ya. Jadi itu maknanya atas kita lah, keselesaan kita. Ya. Lagi banyak, lagi bagus. Baik, tak boleh banyak, buatlah walaupun sedikit. Sampai 10 setengah kan? Ya, sekali itu saja. Nanti kita masuk yang ke-10. Yang ke-10 ni kaedah. Nabi kata sembahyang malam ni kalau boleh 2 rakaat, 2 rakaat. Sebenarnya sembahyang malam boleh kita buat 12 straight, boleh. Sembahyang malam ni nak buat straight 12 rakaat, boleh. Cuma takut apa? Takut 12 ke 13. Takut 24 kita. Takut tu je. Jadi Nabi cadang ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, itu lebih bagus. Cuma nak sebut kalau buat 4 sekaligus boleh. 8 sekaligus boleh, tak ada masalah. Cuma yang baiknya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu nanti dalam hadis yang ke-10 dan yang ke-11. Ada soalan silakan. Kalau tak ada, alhamdulillah. Terima kasih atas sokongan, bantuan dan doa semua. Saya selamat pergi dan balik daripada Syria. Di sana sudah tidak ada perang lagi sekarang, alhamdulillah. Mereka pun dah mula berdamai. Ini perang saudara. Ya. Okey. Allah. Alhamdulillah rezeki. Ada satu syekh ni, budak muda lah syekh ni. Dia adalah keturunan daripada Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid adalah seorang pahlawan Islam yang berjuang di zaman Nabi. Asalnya dia lawan Nabi, akhirnya dia masuk Islam. Jadi pahlawan Islam yang terbilang. Khalid Al-Walid ni wafatnya di Syria, bumi Syam. Bumi Syam ni banyak makam sahabat-sahabat. Sebab lepas daripada wafat Nabi, sebagian sahabat tak mau duduk Madinah dah. Sedih. Tak tahan jiwa pindah. Antaranya Bilal bin Rabah. Antaranya Khalid Al-Walid. Jadi Khalid Al-Walid ni Allah takdirkan wafatnya di Homs. Di Homs. Jadi keturunannya Batu Homs ni antara bandar yang kuat dalam semangat berjuang Islam. Batu baru ni Homs di bom. Sebenarnya saya tak tunjukkan bangunan-bangunan yang runtuh, saya tunjukkan bangunan yang tak runtuhnya. Dia macam kita lah, sebelah taman ni bom dia jatuh bom daripada tinggi kan. Dekat-dekat kata bang tu tembak, jadi dia jatuhkan aja. Jadi separuh kampung tu macam AU3 tu habis, AU5 ni selamat. Jadi alhamdulillah masjid tu sebahagiannya runtuh, sebahagiannya selamat, makam tu masih ada. Jadi keturunan Khalid Al-Walid ni budak muda daripada saya lagi, 30-an saya ingat. Dah dapat gelaran syekh. Dialah yang bawa rambut Rasul, sebab
sahabat-sahabat ni, lepas tu kita lawan Wahabi, Wahabi kata tak ada faedah semua. Sebenarnya sahabat sendiri mengambil berkat, dipanggil tabaruk, dengan Khalid Al-Walid dalam kisahnya mengambil berkat rambut Nabi. Khalid Al-Walid letakkan kat serban dia, kata rambut Nabi. Bukan syirik, tapi orang panggil berkat. Berkat Rasulullah kan insan mulia, betul. Lepas tu memang ada alim ulama, wali-wali yang kita boleh ambil berkat. Tapi Pak Wahabi tak boleh. Syirik. Syirik, kalau kita kata air menghilang dahaga, memang syirik, betul. Tapi kalau kita kata Allah yang menghilangkan dahaga, air hanya sebab saja. Kita tak beriktikad air kan. Sama kak makan nasi lemak ni kan. Jangan kak lupa bismillah tu kak. Sebab ia mengenyangkan Allah, tu iktikad tu. Tapi kalau kita i'tiqad nasi lemak menghilangkan lapar, memang syirik. Nasi lemak hanya sebabnya. Berapa ramai makan nasi lemak tak hilang lapar? Orang Arab beri nasi lemak, cari roti dah. Kita bagi roti, cari nasi lemak kata, tu yang balik tu. Tidak tak balik bulan tu. Tu yang akak suka orang Arab, tak mau saya. Dia bukan nasi lemak kak. Hari-hari duk makan buah zaitun. Buah zaitun hari tu. Alhamdulillah tak apa. Jadi Khalid Al-Walid dia ambil rambut Nabi itu letak di serban dia. Dan itulah sebab dia kata dia menang dalam perang. Bukan syirik. Sebab dengan sebab. Akak potong ayam tu. Sebab apa terpotong? Sebab pisau tu tajam kan? Sebabnya bukan pisau yang memotong. Walaupun pisau tajam, ada ketika tak boleh potong. Nabi Ibrahim sembelih anaknya, tak lut. Baik, itu i'tiqad. Jadi keluarga Rasul ni, keluarga Rasul, kalau Khalid Walid tadi, dialah bawa rambut tu. Jadi dia nak bagi surprise malam tu. Di sana masih lagi mengamalkan sambutan Maulid Rasul. Sana memang dia lawan Wahabi ni. Masih meriah, malah Maulid Rasul dia, Masya Allah, dengan qasidah-qasidahnya. Ceramah tak banyak. Ceramahnya dalam 10 minit, 20 minit ya. Dan di sana Malaysia kena buat juga lah. Bila dia buat Maulid Nabi, katakanlah dia buat di Surau Taman Permata, dia akan jemput semua ustaz-ustaz datang. Itulah yang ulama-ulama duduk depan. Masa itulah anak-anak murid tengok, ni ustaz aku ni. Tu ustaz saya. Datang ustaz-ustaz. Masa itulah nak tengok kan muka-muka ustaz, alim ulama dia. Itu yang dapat saya kumpul dengan alim ulama dia. Ulama-ulama besar tu. Oleh kerana kita ni ketua delegasi Malaysia, dia suruh kita duduk sekali tu. Alhamdulillah. Ada juga delegasi Indonesia ada. Jadi nak sebut masa itulah dia buat surprise. Dia kata hari ni dia nak bawa tunjuk rambut Nabi SAW. Itulah dapat tengok rambut Nabi. Dan Rasulullah ni kalau kita belajar, Nabi dah wafat, tapi anggota Nabi masih hidup. Batu rambut tu dikatakan memanjang. Kalau cakap dengan Pak Wahabi, bid'ah saja dia. Tapi itulah hakikat. Rasulullah SAW hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia letak dalam bekas lah, dia tak boleh nak pegang begitu. Dalam kaca, sebab kalau pegang begitu nanti kita curi buat balik. Letak rambut kita pula kan. Jadi dia bagi cium, dia bagi kita cium lah. Itu dipanggil beberapa kelebihan kemuliaannya. Wallah ta'ala anhu, kemuliaan yang Allah bagi. Kita berdoa lah. Baik, sekadar itu saja. InsyaAllah terima kasih atas doa semua, sokongan semua. InsyaAllah semoga Allah rahmati kita. Bismillah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ini ilmu yang bermanfaat. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
والحمد لله رب العالمين فتقبل الله منا ومنكم.